Okey gang, kita jumpa lagi dalam channel aku Zaman YTC. Macam biasa aku Zaman ni dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Okey gang, untuk video kali ni aku nak explain lah sedikit kira korang punya permintaan untuk explain tentang portable powder coating system. Okey, kiranya apa yang korang nampak kat depan aku ni ialah set untuk portable powder coating system lah. Kiranya ini aku buat untuk korang yang request. Sebab aku pun tak tahu apa yang korang nak buat dengan powder coating ni. Jadinya aku explain jugalah sedikit apa yang aku faham. Dan apa yang korang tak faham, korang boleh tanya balik lah. Okay. Kiranya untuk video kali ni aku akan ulas lah apa bila korang yang beli, apa itu powder coating, macam mana guna dia, apa fungsi dia, macam mana nak spray dia, dan lain-lain lah. Jadinya aku explain secara ringkas je lah. Jadinya kalau korang nak lebih tahu lebih lanjut tentang powder coating ni, korang boleh WhatsApp aku personal dan kita akan soal jawab lah kat dalam WhatsApp tu. Okay kan, kiranya jangan membuang masa. Jadi kita akan explain lah sedikit. Bila korang beli, korang akan dapat apa lah. Alright. Okey kan, kira sebelum kita cerita lebih lanjut, okey, aku nak korang faham apa itu powder coating. Okey, kiranya powder coating ni kira dalam package, dalam spray ke, dia kategori dalam spray ke, cuma dia tak menggunakan cat tukir lah. Kiranya dia menggunakan powder. Okey, kiranya untuk spray powder coating ni dia seperti contoh lah. Kira kalau korang buat kek, coklat tu korang nak letak kat kawasan permukaan kek tu, kita akan cairkan lah. Betul. Jadinya untuk powder coating ni dia samalah. Kiranya powder coating ni dia punya serbuk tu umpama coklat, dan kita akan cairkan dia, dan baru dia akan mengeras lah kat permukaan. Kiranya macam coklat tu dia akan cairkan, dia akan letak kat kek. Jadinya dia akan keras kat kawasan kek tu. Jadi untuk perumpamaan, kira function dia sama lah macam itu. Kalau korang faham, kiranya dia bukan cat tukir lah. Kalau cat tukir kita akan pakai cat bancuh, betul. Sebab dia menggunakan cat lah. Cat jenis macam air lah sebenarnya kita. Cuma dia menggunakan serbuk lah. Okey, kiranya macam mana serbuk yang aku katakan ni. Okey, kiranya aku akan bagi contoh lah. Okey, korang tengok sendiri. Okey kan, kira berkenaan dengan powder dia yang aku kata tadi. Okey, kiranya aku ada dua contoh, iaitu warna merah dan warna kuning lah. Ini sebagai contoh bagi korang faham. Kiranya dia punya nak cat untuk powder coating ni macam mana. Okey kan, kiranya apa yang korang nampak ni, ini ialah warna merah. Korang nampak tak? Kira inilah serbuk dia. Dan ini warna kuning. Okey, kiranya kalau korang ingat betul-betul, korang ada perasan satu, kira seller akan jual untuk powder casing lah. Untuk RZ, kebanyakan RZ lah. Untuk tulisan Yamaha tu dia akan pakai powder coating punya cat lah. Sebab dia akan masuk ke oven dan akan cairkan. Okey, kiranya dalam aku punya Shopee pun aku ada jual. Kalau korang akan nampak kat atas tu, itu ialah serbuk powder coating lah. Untuk cat pakai powder coating ni, kita akan pakai serbuk ni. Kita akan tembak ni dia punya ubat kat permukaan tu, dan kita akan cairkan dia kat dalam oven. Okey kan, kira sebelum kita pergi lebih dalam tentang portable powder coating system ni, kira aku akan terangkan sedikit lah. Bila korang beli sistem ni, apa yang korang akan dapat. Okey, untuk barang yang korang akan dapat bila korang dah beli, kira atas meja ni, inilah barang-barang yang korang akan dapat bila korang dah beli. Okey, kiranya untuk barang pertama ialah cup dia lah. Okey, kiranya cup ni untuk isi dia punya powder. Sebab dia punya powder coating punya sistem ni, kira untuk spray gun dia macam PPS punya sistem lah. Cuma dia tak ikut PPS lah. Dia punya bentuk gaya dia macam sistem PPS. Okey, kira yang seterusnya ialah spray gun. Spray gun memang ada lah. Dia punya moisture filter. Kiranya air meter ni tak termasuk
kiranya korang kena beli sendiri lah. Lain-lain ialah foot switch, transformer, ground cable, dan itu sajalah yang dia bagi. Ada lagi beberapa barang kecil yang dia bagi untuk spray gun punya spare part. Okey, kiranya untuk barang besar inilah yang korang akan dapat bila korang beli portable powder coating system. Okey, kira untuk aku punya powder coating ni kira untuk barang-barang kecil lah. Kira barang-barang kecil untuk korang punya part-part kecil lah, bukan industri punya. Okey, kira yang aku tengok, aku ada perasan untuk yang mampu milik lah. Aku ada nampak dua barang ni. Kiranya yang pertama ialah portable powder coating ni yang menggunakan cup, dan lagi satu menggunakan tong. Kalau korang tengok video vacuum aku, dia punya tong tu sebiji macam tong vacuum yang aku unboxing. Jadinya untuk korang yang job untuk powder coating barang besar ataupun dah ada oven dan powder, korang punya stok powder memang banyak, jadinya korang boleh pakai lah untuk tong besar tu. Sebab aku tak recommend untuk korang pakai tu. Sebab apa? Sebab benda pertama, dia memerlukan powder yang banyak sebab dia punya tong untuk penuhkan powder tu besar. Jadinya bila korang nak guna, korang kena ada powder tu sikit lah, paling minimum untuk run powder coating untuk macam industri punya tu memerlukan separuh tong tu lah. Okey, kalau untuk portable ni dia menggunakan satu cup ni lah. Cup dia kecil je. Lagipun dia guna separuh saja, dia tak pakai penuh. Sebab dia punya instruction dia memang suruh pakai separuh saja. Jadinya untuk part-part kecil, aku saran dan aku recommend lah untuk korang pakai benda ni. Jangan korang beli yang besar punya, sebab dia punya harga pun tak berapa jauh beza lah. Mungkin dalam 400-500 beza dia. Tapi untuk barang-barang kecil, aku recommend untuk pakai ni. Sebab powder ni mahal dia bukan murah. Cikik darah juga powder punya, untuk powder coating ni. Jadi seeloknya kalau korang nak buat barang kecil, aku suruhkan korang pakai untuk yang kecil ni lah. Okey. Okey kan, yang seterusnya macam mana portable powder coating system ni berfungsi lah. Okey, untuk powder coating ni bagi aku dia punya special dia boleh masuk kat permukaan yang korang tak nampak lubang halus pun dia boleh masuk lah dia punya powder. Dia tak sama macam spray. Kira spray kalau korang nak masukkan kat dalam lubang tu pun dapat kawasan celah tu je lah, dia tak dapat masuk habis. Kalau powder coating dia boleh masuk dalam habis lah. Kiranya dia punya atomize untuk powder tu memang tepat lah. Kiranya semua melekat lah. Dia tak akan ada miss satu tempat pun yang dia boleh tak kena. Jadinya ini dia punya special lah bagi aku. Sebab dia memang lekat betul. Jadinya tak perlu risau lah. Kalau ada tempat yang tak kena, memang 100% kat celah macam mana pun dia boleh masuk lah dia punya powder. Sebab dia menggunakan gun ni, dia pakai untuk powder coating ni, dia pakai elektrostatik lah. Kiranya dia pakai current untuk spray. Kalau tak ada current, dia tak boleh berfungsi lah. Itu sebab dia bagi ground cable ni. Semasa kalau korang spray, ground cable ni akan pakai lah. Okey, kiranya aku beritahu itu fungsi dia, macam mana dia buat kerja dia. Aku nak bagi korang faham. Jadinya kalau korang tak faham, korang boleh tanya soalan di bawah video aku ni. Tak ada masalah, insyaAllah. Yang mana aku boleh balas, aku balas. Okey. Okey kan, kira yang next point ialah macam mana korang nak pasang barang ni. Untuk powder coating system ni, macam mana korang nak pasang. Okey, kira benda pertama yang korang jangan ada ialah regulator oiler punya. Okey, kalau korang perasan aku punya regulator ni, aku ada water trap dengan oiler lah. Okey, untuk powder coating system ni dia tak sarankan kalau korang pakai regulator untuk regulator oiler lah. Memang dia tak recommend. Kiranya kalau korang nak pakai regulator, korang boleh pakai regulator yang dua-dua water filter. Itu tak ada masalah. Jadinya jangan pakai oiler lah untuk portable powder coating ni. Sebab dia pakai angin juga. Okey, yang seterusnya
untuk angin PSI spray gun ni dia tak memerlukan angin yang terlalu tinggi lah. Sebab dia kena layan je benda ni. Kiranya untuk angin spray gun dia sarankan pakai 10, 11, 12, 13, 14, 15 PSI je. Jadinya dia tak pakai terlalu tinggi angin lah. Sebab dia pakai serbuk bukan pakai cat. Okey. Yang lain-lain bagi aku korang kena set up lah tempat yang penting sebab benda ni serbuk. Jadinya korang tak boleh tembak sebarangan lah. Kalau boleh ada satu tempat tu untuk buat kerja dia je. Macam aku ada satu tempat, satu bilik tu untuk powder saja. Jadinya bila habuk tu kita akan bersihkan dan tak ada masalah lah. Sebab habuk dia kira banyak bila korang tembak powder coating ni, dia punya serbuk tu dia akan terbang lah. Jadinya untuk kawasan yang korang nak buat powder tu kena ada satu tempat khas lah untuk dia saja. Okey, benda lain yang korang kena prepare lah sebelum korang nak set up ni ialah korang memerlukan oven lah. Jadinya kalau oven korang jangan pedal lah. Oven yang family korang buat letak makanan ke, bakar ayam ke, jadinya jangan sesekali masuk barang powder yang korang dah powder ni masuk dalam oven tu. Jadinya akan jadi keracunan makanan lah. Oven tu dah tak selamat untuk bakar makanan-makanan yang korang nak makan. Jadinya kalau boleh sediakan satu oven yang satu untuk barang-barang powder coating lah. Macam aku beli oven ni hanya untuk panaskan, kira untuk cairkan powder coating punya lepas spray, untuk cairkan barang tu. Okey, kira yang lain bagi aku ialah fan lah. Fan ventilator, kiranya fan yang kipas yang boleh sedut abu daripada powder tu. Kalau boleh korang buatlah sistem kipas, jadinya bila korang spray dia akan jadi selamat lah. Kalau tak dia akan jadi bertaburan. Kalau korang boleh set up lah benda tu. Okey kan, kira dah bercerita macam mana korang nak set up gun ni, kira powder coating ni. Jadinya macam mana korang nak pakai. Okey, kiranya cuba korang tengok klip ni dulu. Ini aku gunakan untuk mesin rumput lah. Video aku yang mesin rumput sebelum ni kalau korang ada tengok, jadinya aku pakai lah. Sebab dia bercerita tentang powder. Okey, jadinya korang dah nampak kan tadi dia punya video aku powder barang permukaan yang aku nak powder tu. Jadinya itu adalah cara nak spray dia. Okey, benda pertama yang korang perlu ada ialah tempat gantung lah. Okey, kiranya tempat gantung ni paling utama sebabnya powder coating ni korang tak boleh pegang barang tu dan korang spray. Ini bukan spray gun punya sistem bila korang pegang tu, ground clip masuk situ, korang mati keras lah senang cerita. Jadinya jangan sesekali buat macam itu sebab dia bahaya sebab ni powder coating ni dia pakai elektrostatik, macam yang aku kata, dia pakai current. Bila current tu tak sampai, jadinya dia tak akan berfungsi lah powder ni. Spray gun dia tak berfungsi. Okey, kiranya untuk powder coating ni aku recommend lah korang ada satu tempat tu, satu tempat gantung, kiranya yang boleh ada arus elektrik lah. Jangan pakai kayu lah. Kayu dia tak boleh nak elektrik tu, dia dah tak boleh pergi kat permukaan tu. Jadinya susah. Dia tak jadilah senang cerita. Okey, kira selepas selesai korang letak powder dan korang dah ikat dalam spray gun, kira kita akan ambil angin air compressor hose, kita akan masuk ke dalam spray gun lah. Okey, yang seterusnya kita akan letak ground clip ni kat permukaan tempat yang korang nak cat tu. Yang macam aku cakap sebelum ni, kira ground clip ni akan letak kat situ, kat permukaan besi, bagi dia arus elektrik tu boleh masuk ke permukaan yang korang nak spray tu lah. Sebab bila dia tak ada arus elektrik, kira spray gun untuk powder coating ni dia tak akan berfungsi lah senang cerita. Okey, bila korang dah taruh ground cable, jadinya last kali kita akan tembak lah. Tembak permukaan yang korang nak spray. Okey, bila korang nak start menembak tu, ini ialah foot switch kira kaki punya switch. Okey, bila korang nak tembak, korang perlu spray gun dengan foot switch kena saling sama menekan. Bermaksud dia spray gun ni tak boleh tekan dulu. Kalau boleh foot switch ni tekan dulu sebelum spray gun, korang trigger spray gun ni korang tekan. Okey, sebab apa?
foot switch ni function je lah untuk ground cable ni. Jadinya bila korang tekan ni foot switch ni, ground cable ni akan berfungsi lah. Dan dia akan alihkan arus elektrik kat permukaan korang yang nak spray tu, dan spray gun ni baru akan berfungsi. Okey, korang faham apa yang aku maksudkan ni? Jadinya dia pening sikit, tapi kalau korang betul-betul dengar, dia akan jadi senang lah. Dia simple je. Okey kan, kira sebelum korang sembuh dan korang tekan foot switch ni, jadinya jangan lupa untuk hidupkan transformer ni. Korang turn on dulu, baru korang start sembuh. Okey kan, kiranya kat transformer ni, kat belakang ni ada untuk setting dia punya cas elektrik lah. Kiranya benda ni pun aku tak dapat tangkap lagi. Jadinya aku explain untuk simple saja. Okey, kiranya kilovolt ni kira untuk full switch ni dia control untuk current Kalau spray gun dia ialah setting untuk angin, dan juga flow powder ni berapa banyak powder ni yang keluar. Okey, jadinya full switch ni ialah control current. Okey, kiranya kalau korang nampak kat sini ada 35 kV, 40 sampai 50 kV. Okey, kiranya untuk kV ni berapa banyak korang nak spray gun ni cas ke permukaan yang korang nak tembak tu. Aku tak berapa pasti untuk kilovolt ni, sebab aku pun dalam study lagi, aku nak faham. Dia untuk portable powder coating ni dia ada sampai 35 hingga ke 50 kV. Okey, kiranya inilah untuk cas elektrik ke permukaan yang korang nak tembak. Kebiasaan aku akan pakai 35 ke 40 lah. Kebiasaan. Okey, untuk spray gun ni, kira untuk spray gun untuk kerja mengecat, dia ada setting kan. Setting quantity cat yang keluar, fan size dia berapa besar, dan angin dia. Okey, kiranya untuk powder coating pun samalah. Kalau korang nak setting dia punya fan size, kat sini bawah ni ada satu screw, regulating screw lah orang panggil. Jadinya ini boleh adjust korang punya berapa besar korang nak keluarkan, berapa banyak powder yang korang nak buka. Jadinya dia samalah sistem dia macam spray gun 2K. Dan angin macam biasa lah, angin kita akan set kat air meter je lah. Angin tak ada masalah. Okey, kiranya foot switch pula ialah control current lah. Yang macam aku cakap tadi. Jadinya korang perlu ingat kat sini, spray gun control angin dengan flow powder, dan foot switch ialah control current. Sebab portable powder coating ni dia spray pakai current lah sebenarnya, elektrostatik lah sebenarnya. Itu aku tak bagi korang pegang barang tu dan korang letak kat ground cable. Jadinya maka korang boleh jadi kejung lah, jadi ikan bakar kat situ. Sebab kalau korang tengok betul-betul, nampak kat spray gun pun dia ada beritahu caution. Sebab elektrik, spray gun ni dia jalan elektrik jadinya semasa korang lakukan kerja spray, jangan sesekali pegang spray gun ni ataupun pegang barang. Kalau boleh elakkan daripada buat kerja yang bunuh diri lah sebenarnya tu. Jadinya jangan sesekali pegang bila korang dah start buat kerja spray untuk powder ni. Alright. Okey kan, kira untuk jarak spray gun dengan permukaan yang korang nak sembuh tu, kalau boleh korang punya jarak dalam antara 5 inci ke 8 inci lah. Jadinya jangan terlalu dekat. Dan yang lain-lain, kalau angle permukaan tu korang kena adjust sendirilah. Dia serupa je macam spray gun 2K. Jadinya kita perlu adjust lah. Cuma dia punya special dia boleh masuk ke rongga-rongga kecil lah sebenarnya tu. Yang macam aku cakap, macam lubang-lubang tu dia boleh masuk lah. Jadinya function je tetap sama. Dan aku rasa itu sajalah untuk aku cerita tentang cara penggunaan dia. InsyaAllah akan datang aku akan explain lebih jelas lagi. Ini hanyalah untuk sedikit lah. Aku nak bagi korang faham apa itu powder coating. Okey kan, kira tadi macam mana korang nak prepare, korang spray. Okey, kira bila korang dah selesai sembuh permukaan yang korang spray, jadinya kita akan tutup lah, turn off. Benda pertama bila korang dah habis spray, bila korang dah lepas foot switch dengan spray gun, jadinya benda pertama yang korang perlu buat adalah tutup dulu transformer ni lah. Supaya current tak bagi arus elektrik kat permukaan yang korang spray tu. Sebab kita nak ambil kan. Jadinya bila dah habis, ground cable ni akan cabut
dan korang akan letak kat depan ni lah. Skater ni orang panggil. Jadinya ground cable akan letak kat spray gun punya permukaan depan. Okey, kiranya dia tak nak bagi current ni lari ke mana-mana lah. Dia nak duduk kawasan sini. Jadinya bila korang ambil barang tu, dia tak ada voltage current lah. Sebab current dia memang kuat Jadinya jangan sesekali test, nak pegang, nak rasa macam mana current dia. Jangan menyusahkan diri dan jangan menyusahkan orang lain nak hantar kau kat hospital. Okey, kiranya untuk tujuan korang nak bersihkan, bila korang dah habis macam spray gun, kita akan cuci pakai thinner lah. Kira kalau untuk spray gun powder coating ni, kita akan pakai angin je lah. Sebab dia pakai powder je. Jadinya kalau boleh korang ada tembak angin dan kain microfiber punya lah. Kain micro tu yang kain lembut. Jadinya korang lap permukaan yang kena habuk powder ni, korang bersihkan lah. Kiranya sistem dia sama je macam spray gun. Jadinya untuk regulating screw ni, kita akan buka habis dan kita akan cuci lah. Sebab powder ni akan jalan ke kawasan sini jadinya dia akan keluar kat permukaan depan ni kalau korang perasan. Okay, kiranya kalau korang perasan, bagi aku buka. Okay, kiranya powder tu, angin tu akan tembak ke sini. Dia akan bagi pressure kat cup ni. Dan tepung tu, kira powder tu akan masuk ke dalam lubang ni. Bila dia dah masuk dalam lubang ni, dia akan masuk ke body spray gun dan akan sembuh lah. Kiranya sistem dia macam itu. Kira angin bukan terus pergi ke depan Kiranya angin dia bagi pressure kat cup ni saja. Dan besi untuk spray gun ni akan buat kerja dia lah, bersama arus elektrik. Okey, kiranya korang cuci regulating screw ni, korang buka. Cup ni korang tembak angin. Kawasan-kawasan dalam ni pun korang akan cuci lah. Kalau boleh bersihkan, supaya tak ada habuk, tak ada serbuk dia lagi. Dan bila korang tukar colour, tak jadi masalah. Okey, kiranya benda macam itu je. Kira aku perkenalkan powder coating system ni. Sebab aku bukan 100% habis lagi Kira aku tadi habis tentang powder coating ni. Sebab aku pun dalam belajar lagi. Jadinya tu aku tak expose dulu untuk powder coating system ni. Jadinya aku beritahu hanya dia punya pengenalan ni lah untuk powder coating. Kiranya dalam powder coating ni dengan spray gun tetap sama. Jadinya dia punya cara semburan sama, setting gun sama dan lain-lain. Okey, kiranya powder coating ni pun ada masalah lah. Problem macam cat. Macam cat orange peel kan. Kiranya kulit limau, dia pun ada. Jadi benda ni memang spray gun ni dengan spray powder coating ni adalah sama. Kira dia punya problem pun sama. Jadinya untuk problem dia aku akan explain untuk video lain lah. Sebab kalau semua sekali include dalam satu video, dia akan jadi panjang. Jadinya bila dah panjang, dia akan jadi boring. Okey geng, kiranya itulah sedikit yang aku boleh explain kat korang lah. Cara nak prepare dia, apa yang korang perlu ada untuk nak buat powder coating ni. Jadinya oven kena ada lah sebenarnya kita. Sebab aku pun untuk barang kecil powder ni, aku hanya buat untuk barang kecil. Sebab oven aku kecil. Untuk oven yang besar, aku dalam proses untuk buat. Kiranya masih on the way lagi dah. Sebab nak masuk sport day kereta, part-part besar. Jadinya oven tu kena buat sendiri lah sebenarnya kita. Kiranya aku sekarang tengah progress nak besarkan saiz oven aku. Jadinya untuk yang kecil aku pakai oven kecil, dan yang besar aku pakai custom made ni lah. Jadinya oven benda pertama yang perlu korang ada lah sebelum korang ada portable powder coating ni. Jadinya bila tak ada oven, korang tak boleh nak cairkan lah permukaan powder tu dan tak jadi. Sebab nak jemur kat matahari paling tinggi pun panas dalam 60 Celsius, 70 kan. Itu dah habis panas tu. Itu pun dah sepau kejung orang dia kerja dia. Kalau 300 Celsius, mau mati orang kat sini. Jadinya untuk suhu untuk cairkan powder ni, dia memerlukan 300 hingga 500 degree lah. Jadinya dia memang perlukan oven. Untuk heat lamp ni bukan tak boleh, cuma heat lamp ni kelemahannya dia tak boleh duduk dalam kawasan tertutup. Sebab heat lamp ni dia tembak keluar tak ada masalah. Tapi bila haba masuk dalam balik kat dia punya tempat, kiranya lampu head lamp tu,
Jadinya dia akan cairlah. Dia tembak keluar tak ada masalah. Dia jadi masalah bila haba tu datang tempat dia balik. Itu adalah masalah. Jadinya untuk helm kebanyakan orang marah lah. Kira sebenarnya helm ni tak sesuai untuk barang tertutup. Sebab aku pun ada helm, cuma aku tak buat helm tu untuk kawasan yang tertutup. Kira kedap lah. Kira haba tu tak boleh lari kat mana-mana. Macam aku masih open lagi. Haba tu boleh pergi kat mana lagi. Okey, kiranya korang tinggal fikir kat mana nak beli powder coating ni. Kiranya untuk kalau korang mencari powder coating system ni, korang boleh direct ke Shopee aku ataupun WhatsApp aku sendiri. Sebab barang ni adalah pre-order sebab harga dia terlalu mahal, anggaran dalam 1000 lebih. Jadinya nak buat stok memang tak mampu lah. Kalau bayangkan satu barang 1000, 10 barang, 10 item ni dah 10,000 betul. Jadinya item ini adalah pre-order dan harga dalam lingkungan 1000 lebih lah. Kalau korang berminat ataupun mencari, korang boleh roger WhatsApp aku personal dan aku akan uruskan lah korang punya powder coating system. Jadinya itu saja yang aku boleh ceritakan sedikit tentang powder coating lah. Kiranya ini adalah hasil daripada aku punya powder coating. Jadinya korang boleh tengok gambar ni. Ini adalah mesin rumput aku yang aku buat video sebelum ni. Yang ni dan yang tepi ni lah. Kiranya ini saja barang yang aku buat powder. Jadinya kalau korang berminat nak hantar powder, korang boleh roger aku. InsyaAllah korang boleh hantar barang ke bengkel aku. Dan kalau korang berminat dengan powder coating ni, korang pun boleh roger aku untuk order lah. Janji oven nombor 1, oven kena ada. Kalau tak ada oven, memang dia tak jadi. Kan, kiranya aku rasa video aku sampai sini saja. Kalau korang ada persoalan, korang boleh komen di bawah dan korang boleh WhatsApp aku sendiri. Yang mana aku boleh jawab, aku akan jawab lah. Yang aku tak boleh jawab, aku pun kena study balik lah. Sebab aku pun bukan 100% aku dah habis. Kiranya aku dah tahu semua benda kat powder coating ni. Jadinya aku pun tinggal study. Jadinya apa yang aku tahu aku akan explain. Yang aku tak tahu, jadinya korang kena refer kat orang lain lah yang lagi pakar tentang powder coating ni. Geng, itu saja. Kalau ada manfaat, jangan lupa tekan button like kat bawah video aku ni. Dan yang baru datang dalam channel aku ni, terima kasih dan selamat datang lah. Dan jangan lupa tekan button subscribe. Kat tepi video aku ni ada logo button subscribe tu. Dan itu sajalah untuk video aku kali ni. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Geng, ciao lu.